Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in dan seterusnya kepada semua orang-orang Islam, orang-orang yang beriman sehingga hari kiamat, yang mereka yang telah mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali pada muka surat Al-Quran, insya-Allah, iaitu pada tafsir ringkas pada setiap muka surat Al-Quran. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 443, insya-Allah. 443 daripada Al-Quran, dan kita masih lagi bersama-sama pada surah Yasin, surah yang kita sayangi, surah yang kita sentiasa ulangi, yang sentiasa kita baca pada setiap malam Jumaat, pada setiap hari sempena-sempena, pada setiap ketika masa tahlil dan sebagainya. Pada kali ini insya-Allah kita akan bersama-sama, saya insya-Allah daripada Bandar Seri Begawan, daripada masjid berhampiran dengan Masjid Umar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan, akan melihat serba sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita semua untuk memberi peringatan kepada kita. Apabila kita baca Quran, semoganya kita akan dapat mengambil mutiara-mutiara, terutama pada pagi hari yang mulia ini, insya-Allah, bersama dengan kicauan-kicauan burung. InsyaAllah pada pagi ketika matahari baru sahaja naik, kita akan melihat apakah dia kesimpulan-kesimpulan sedikit dan juga pengajaran daripada ayat-ayat yang akan kita bacakan pada pagi ini. Pagi ini kita akan bersama-sama dalam surah Yasin ayat 41 sehingga ayat 54, insya-Allah. Ayat 41 sehingga ayat 54. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat iaitu beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kebesarannya, tentang dan juga apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang menolak Islam ini pada hari kiamat. Jadi itulah beberapa perkara yang akan kita sentuh pada pagi ini. Yang pertama sekali ialah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaannya, iaitu dengan memberikan kemudahan kepada manusia. Allah Taala bagi mudah pada kita untuk kita bergerak, untuk kita berlayar, untuk kita berjalan di atas muka bumi ini, tetapi manusia tetap juga ingkar. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah akibat yang akan berlaku kepada keingkaran ini, dan juga bagaimanakah beberapa sifat yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh orang kafir, yang dikatakan oleh orang kafir kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Ayat 41 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Kita akan mulakan insya-Allah dengan membaca sedikit daripada ayat Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyyatahum fil fulkil mashhun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat 41 ini, iaitu apa? Wa ayatul lahum, ayat kepada mereka. Ayat ini ialah makna tanda. Jadi Allah Taala sebutkan lagi banyak tanda sebenarnya. Sebelum daripada ni kita telah sentuh tentang tanda, antara tanda-tanda kejadian Allah ni, tanda-tanda kehebatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dia menjadikan matahari dan juga bulan, yang mana matahari dan juga bulan ni tak pernah berlaga, tak pernah bertempur, tak pernah beraksident sama-sama dia. Walaupun dia berjalan di atas kita boleh nampak dia setiap hari, tetapi dia tak pernah berlaga. Tak pernah berlaga dengan bumi, tak pernah melanggar matahari, matahari tak pernah langgar bulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, di antara lagi tanda-tanda ayat Allah ni, wa ayatul lahum, ayat bagi mereka dan juga bagi kita lah sepatutnya, ialah anna hamalna zurriyyatahum, kami telah menanggung, membawa, hamalna zurriyyatahum, zuriat, dalam bahasa Melayunya zuriat, tetapi dalam bahasa Arabnya zuriat ini berasal daripada perkataan az-zar'u. Az-zar'u ni sebagai mana kata jamal. Jamal ni ialah, bila disebut jamal tu artinya ialah satu kitab yang ditulis
menjelaskan kepada tafsir jalan lain. Jadi ada tafsir jalan lain, kemudian ada satu lagi tafsir iaitu yang mengexplain kepada tafsir jalan lain. Jadi dia sebutkan zuriat ini dalam bahasa Arabnya dia boleh dua. Kalau kita zuriat ni ialah orang bawah kita kan, anak kita, cucu kita dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Arab zuriat ni dia boleh pergi ke bawah dan boleh pergi ke atas. Artinya orang-orang yang sebelum kita, datuk kita, nenek kita, ayah kita. Jadi itu zuriat. Oleh kerana itulah maka penafsiran terhadap ayat ini ialah wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum, kami telah bawa yang ni masukkan anak-anak kamu. Dia boleh bermakna satu iaitu anak-anak dan cucu-cucu kamu, dan yang satu lagi ialah kami telah tanggungkan iaitu kami telah letakkan datuk-datuk nenek kamu dulu. Yang dimaksudkan kat sini ialah Nabi Nuh alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Nuh alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman ini Allah Taala kata fil fulkil mashhun, di dalam kapal. Fulki ni kapal, al-mashhun yang dipenuhi. Jadi dia boleh jadi kapal yang dipenuhi itu ialah maksudnya ialah Nabi Nuh alaihissalam dan juga orang-orang yang beriman masuk dalam kapal tu. Dan juga dia boleh memberi makna kat sini ialah di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia telah memberikan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua boleh naik kapal. Dan kapal tu tak tenggelam. Kemudian Allah Taala kata wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan juga wa khalaqna, dan kami jadikan lahum untuk mereka min mislihi, daripada seperti kapal itu, mayar kabun, apa yang mereka boleh naiki. Jadi kita tengok pada hari ini kan, kita ada kapal terbang lagi. Dulu tak ada kapal terbang, tapi sekarang ni manusia ada kapal terbang. Jadi Allah SWT dah sebut benda ni. Bukan hanya kapal, tapi banyak lagi. Kita panggil pun kapal yang terbang. Kapal. Entah apa lagi akan datang ni, masuk dalam tanah ke, naik atas darat ke dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala dah sebutkan. Allah Ta'ala ingatkan kita bahawa semua benda tu adalah merupakan ayatul lahum. Allah Ta'ala mudahkan. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tak beri izin, apa pun tak boleh berlaku. Kapal boleh tenggelam, kapal terbang boleh jatuh dan sebagainya. Sebab tu ayat selepas tu Allah Ta'ala sebut apa? Wa inna sya'nu gharikuhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Dan kalau kami kehendaki, nughrikuhum, kami akan tenggelamkan. Tenggelamkan apa? Kalau kapal tenggelam, masuk dalam air, tenggelam dalam air. Kalau kapal terbang jatuh. Jadi semua berlaku tu apa? Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala kehendaki dia naik. Memang manusia ni belajar aero lah, belajar apa macam-macam kan tak? Buat kapal terbang, macam mana nak buat kapal tu boleh jadi terbang. Kemudian kapal tu boleh jadi terapung. Kemudian kereta boleh berjalan. Macam-macam manusia belajar engineering dan sebagainya kan, transport. Tapi kena ingat kan, bahawa semua tu hanyalah menggunakan pemikiran yang manusia gunakan untuk mencari jalan. Bagaimana nak buat, bagaimana nak cipta benda-benda semua. Tapi siapa yang berikan pemikiran? Siapa yang memberikan kepandaian? Siapa yang memberikan manusia ni berfikir macam ni dan macam ni? Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tenggelamkan, nak jatuhkan, maka dia akan jatuh. Kita tengokkan kapal yang pernah dulu paling besar di dunia, kayak Titanic kan, pada tahun 1912 tenggelam. The first, perjalanan yang pertama daripada Southampton, England, nak pergi ke New York. Dalam tu ada lebih daripada 2,000 orang. Tapi 1,500 orang mati, tenggelam. Mereka masa nak berlepas kapal tu mereka sangat-sangat bongkak, sangat-sangat angkuh kan, dan mengatakan even God tak boleh tenggelamkan kapal ni. Tengok kan betapa manusia pada masa itu kan, betapa sombongnya. Mereka lupa wa in nasha nughrikuhum, kalau kami kehendaki kami akan tenggelamkan kapal tu, kami akan jatuhkan. Fala sarikha lahum, tak ada lagi orang boleh selamatkan. Tak ada lagi penyelamat, walahum yunqazun, dan tidak ada lagi yang boleh menyelamatkan mereka. Tidak ada penyelamat, tak ada boleh yang menyelamatkan mereka. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali satu saja, rahmat daripada kami, wa mata'an ilahin, dan juga kami selamatkan mereka. Kami nak beri beberapa, kita nak kata beberapa beberapa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada mereka. Kami beri sebentar saja. Kalau kami hidupkan pun, kami beri sebentar. Adakah mereka ni akan dapat selama-lamanya? Tak. Adakah mereka ni akan dapat hidup selama-lamanya? Tak kan. Sekejap saja. Itu pun Kemudian wa iza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Tapi apabila dikatakan kepada mereka, dikatakan apa? Dikatakan
wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum, takutlah kamu apa yang kamu lakukan dan apa yang akan berlaku nanti. Wa ma khalfakum tu artinya apa yang akan berlaku di akhirat. Wa ma baina aydikum itu ialah apa yang kamu lakukan di atas dunia ini, dan kemudian wa ma khalfakum apa di akhirat nanti. La'allakum turhamun, moga-moga kamu akan dirahmati. Tetapi dalam ayat ni kalau kita baca betul-betul, dia tak ada jawapan, seolah-olah macam tak ada jawapan. Wa izaki, apabila dikatakan kepada mereka begini, moga-moga kamu ni mendapat rahmat, kamu dirahmati, maknanya at-taqwa tu akan menjadikan kita ni mendapat rahmat. Tetapi dalam ayat ni dia tak sebutkan apa jawapan dia apabila dikatakan. So apa? Dikatakan oleh ulama tafsir bahawa jawapannya adalah mahzuf, dipanggil mahzuf tu artinya ialah dihilangkan. Sebab apa? Sebab kerana ianya boleh difahami apa? Iaitu mereka menolak. Apabila dikatakan kepada mereka begini, mereka menolak. Apa tandanya mereka ni menolak? Iaitu ayat selepasnya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Apabila datang kepada mereka peringatan, apabila mereka datang kepada mereka tandanya macam tadi lah kita kan, kapalnya, bulannya, mataharinya dan sebagainya, tapi apa yang terjadi kepada mereka? Illa kanu anha mu'ridin, mereka semua tu menolak menolak apa yang datang, apa menjadi tanda tu. Jadi kita pada hari ini kena beringatkan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita kan macam-macam perkara, kita baca Quran, Allah Taala tunjuk ni kan kepada kita di hadapan kita kan. Ada kereta sekarang sedang melalui kita, ada gini, adakah kita ni berpaling? Adakah kita ni tidak juga mengambil endah, tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh pendakwah, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memperingatkan kita kepada Islam? Moga-moga kita tidak menjadi seperti orang-orang yang apa-apa yang dilakukan oleh orang kafir ni, iaitu mereka ni berpaling semua daripada tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tak ambil pengajaran. Wa iza qila lahum, kemudian seterusnya lagi ayat seterusnya, wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dalalin mubin. Kesimpulan sedikit daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan salah satu lagi, apa tanda lagi orang kafir ni bagaimana, iaitu mereka ni apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang kafir ni, infakkanlah, berikanlah, sedekahkanlah harta kepada orang-orang miskin ni, mereka akan kata apa? Kenapa pula kami yang mesti beri kepada orang miskin ni? Bukan ke Allah tu dia memberi rezeki, dialah beri makan, kenapa kita yang mesti beri makan? Kata-kata ni begini sebenarnya berlaku itu di zaman Nabi SAW. Dikatakan sebab nuzul kepada ayat ni adalah apabila Abu Bakar ni dia suka beri makan kepada orang miskin. Dia jumpa orang miskin, dia bagi makan. Kemudian Abu Bakar ni berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal tanyalah, kau ni Abu Bakar, kenapa kau sibuk ni beri makan kepada orang miskin? Bukankah kau kata bahawa Tuhan kau tu memberi makan kepada mereka semua ni? Abu Bakar menjawab, Allah Ta'ala menciptakan kita ni ada yang kaya, ada miskin. Kaya supaya kita ni bersyukurlah, yang miskin Allah Ta'ala nak cuba mereka supaya mereka ni bersabar. Dan kita pula bila kita ni ada harta, Allah Ta'ala minta kita supaya kita ni memberi sedikit kepada mereka untuk memudahkan mereka ni nak makan dan sebagainya. Jadi Abu Jahal kata, bukankah Tuhan kau ni akan memberi makan? Kenapa kau sibuk pula nak memberi makan? Tuhan kau lah yang beri makan. Jadi turunlah ayat ni. Jadi ayat ni kata apa? Wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang kafir tu, anfiku mimma razaqakumullah, Allah Ta'ala yang beri rezeki pada kamu, anfiklah sedikit. Qala allazina kafaru, berkata orang kafir, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, kita nak beri makan orang yang dia Allah yang akan beri makan pada dia, kenapa kita pula? Okey, mereka tak ingat bahawa semua benda yang ada pada kita tu sebenarnya adalah apa-apa yang telah diberikan. Mimma razaqakumullah, itu semua adalah apa yang Allah Ta'ala beri rezeki pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak beri rezeki pada kita, kita tak ada apa. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, wa yaquluna mata hadzal wa'du, mereka tanya lagi, siap tanya lagi, dah lah tak nak bagi makan kepada orang miskin tu. Mereka berkata lagi, mereka kata apa? Kata mata hadzal wa'du, kamu ni janji
Asyik janji, akhirat, kiamat. Mananya, bila lagi dia kata, mata hazal wa'du in kuntum sadiqin. Mereka kata, kalau kamu benar sangat, bila? Jadi ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Allah Taala kata ma yanzurun, mereka ini tidak menunggu. Yanzur itu maknanya menunggu, bukan melihat. Ma yanzuruna, mereka tidak menunggu melainkan sayhatan wahidah, melainkan pekikan ataupun tiupan. Jadi ulama tafsir kata sini, tiupan kat situ ialah tiupan sangkakala yang pertama. Kita panggil sangkakala, iaitu tiupan Israfil meniupkan yang pertama, maka semua mati. Jadi mereka tunggu apa tu? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuzuhum wa hum yakhissimun, yang akan mengambil mereka. Wa hum yakhissimun, dan mereka itu yakhissimun, bertelagahlah. Jadi ada untuk yakhissimun ni ada 3 bacaan. Dalam riwayat yang masyhur, dalam riwayat yang 7 ni kan, riwayat bacaan yang 7 ni, qiraat 7 ada 3 cara bacaan. Yang pertama yakhissimun, ada yang baca dengan baca yakhassamun, ada yang baca yakhsimun, gitu Jadi ada 3 bacaan tu. Tak apalah, kalau moga-moga kalau kita dengar tu kita akan itu adalah bacaan yang lain lah kan. Tapi kita baca wahum yakhissimun, mereka pun bertelagah. Fala yastati'una tawsiyatan. Allah Taala sebut apabila datang kiamat ni, mereka nak tanya sangat. Kalau datang kiamat ni kan, mereka tak sempat dah. Tak sempat apa? Tak sempat tausiah. Tak sempat nak bagi tausiah, nak bagi wasiat kepada family mereka. Betul lah kan, kalau orang mati, mana sempat lah kan, tiba-tiba mati terus kan. Tak sempat nak buat apa. Tiba-tiba je mati. Adalah Allah Ta'ala bagi warning kadang-kadang tu kan. Ada setengah orang macam tu, ada setengah orang mati tiba-tiba, mati dalam tidur pun mati, dalam aksiden pun mati kan, tengah-tengah bercakap-cakap pun boleh mati kan, tengah bagi ceramah ada orang boleh mati kan, tengah semayang pun ada orang mati. Jadi maknanya mati ni dia boleh datang tiba-tiba yang kita tak sedar kan. Tengah-tengah berjalan naik kereta, macam mana yang berlaku di Kuala Lumpur kan. Kemarin 2 hari lepas kan, boleh jatuh batu kan, simen tu kan 1 meter besar dia kan, jatuh atas kereta, lanyak kereta tu, tapi orang tu tak matilah. Tapi maknanya kalau Allah Ta'ala nak matikan, kita duduk gila-gila dalam kereta, kita tak sedar, tengok jatuh, ada satu benda jatuh kena kita kan. Kalau Allah Ta'ala tak selamatkan kita, mati. Tapi maknanya mati ni ialah tiba-tiba je, la fala yastati'una tausiyah, tak mampu lagi, tak sempat nak bagi tausiah. Wala ila ahlihim yarji'un, tak sempat nak balik. Kalau ada di luar, tak sempat nak balik ke rumah, mati tengah jalan tu. Maknanya sini nak ceritanya ialah apa yang Allah Ta'ala sebutkan dah, bahawa mati tu boleh datang bila-bila masa. Kalau mati datang tu kan tak ada macam tu saja kan, fala ma yanzuruna ila sayhatan wahidah. Kemudian wa nufikha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala meniupkan pula Allah Ta'ala menyuruh malaikat Israfil itu meniup tiupan yang kedua pula. Tiba-tiba mereka pun berlarianlah minal ajdas. Ajdas tu artinya kubur. Yang silun, mereka semua tu akan semua meluru. Yang silun tu dalam bahasa Arabnya ialah artinya ialah yakhrujuna bisur'ah. Mereka bangkit dan berlari cepat-cepat menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ila rabbihim. Kemudian qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Bila mereka dah dibangunkan tu, tiba-tiba bangun, mereka akan katakan, siapa pula yang membangunkan kita daripada tidur. Mereka ingat dalam kubur ni mereka boleh tidur lah kan seolah-olah tidur lah, tak ada apa-apa, kita tidur. Ini ceritanya bagi orang-orang yang tidak kena seksa kubur lah kan Kemudian jadi apabila dalam tafsir sebut, mereka ni bangun, kemudian mereka pun siapa ni? Jadi haza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada masa itulah baru manusia tu sedar apa? Ya Allah, inilah dia janji tu. Tengok perkataan yang disebutkan oleh Allah, haza ma wa'ada ar-rahman. Dulu mereka nak wa'du. Mana wa'du? Sekarang wa'du dah datang dah. Ini rupanya betul lah. Sebelum ni mereka tanya, mereka main-main kan, mana. Sekarang dah betul lah. Jadi mereka pun berkata, inilah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan cerita ni, apa yang akan berlaku ni, nak ingatkan kepada orang kafir. Ingat ni, ayat ni adalah surah Makkiyah. Surah ni adalah surah yang berlaku di Mekah ketika Nabi SAW berdakwah dengan susahnya, dengan payahnya, mengajak orang kepada Islam, tapi mereka ni tak nak terima. Jadi Allah SWT sebutkan banyak perkara-perkara macam ni supaya apa kan, nak menjadi bekalan lah, peringatkan kita, supaya mengingatkan kepada manusia ni bahawa inilah yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Kemudian in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun.
hanya satu tiupan saja. Dengan satu tiupan saja mereka semua akan dikumpulkan. Muhdar, banyak kali kita dah sebut kan, dah dengar kan perkataan muhdar. Hadara, datang. Muhdar, bawa datang. Makna bawa datang ni ialah orang yang tak nak pergi lah biasanya kan, orang tak nak pergi tapi diheret datang. Muhdarun. Jadi Allah Ta'ala kata dengan satu saja tiupan mereka ini muhdarun, semua tu dibawa datang. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Allah Ta'ala sebut yang terakhir ni, dalam ayat terakhir pada hari ni, iaitu apa? Pada hari tu tak ada lagi apa ni, yang boleh menyelamatkan mereka. Tak ada lagi, semua benda akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun sekecil benda, walaupun zarrah, walaupun sebesar zarrah, Allah Ta'ala akan mikir. Tak ada orang yang dizalimi. Jadi Allah Ta'ala kata fal yauma la tuzlam, tak ada orang yang dizalimi. Kemudian tu wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu pula akan dibalas mengikut apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala takkan balas benda yang kita tak lakukan, benda yang kita tak buat. Jadi sebab itulah kalau niat kita tak nak buat tapi tiba-tiba kita terbuat bukan kerana niat kita, maka Allah Ta'ala maafkan. Tapi masalahnya ialah manusia ni dia buat dan memang dia nak buat. Itulah yang Allah Ta'ala akan ambil kira. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh manusia, itulah yang akan Allah Ta'ala kenakan kepada kita, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Jadi insya-Allah moga-moga kita ni mendapat sedikit daripada pagi ni, sedikit ilmu, sedikit permata-permata, setiap sesuatu yang indah daripada Al-Quran ni untuk mengingatkan kita, untuk bekalan kita hari ini. Insya-Allah jumpa lagi pada esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.